Sebab kita hari ini, terutamanya umat Islam, kita sebagai mukmin, Ustaz, Nabi kata dunia ini adalah tempat kamu adalah untuk diuji, masya-Allah. Bila dengar busyrakumul yauma jannat, pada hari itu dikhabarkan gembiranya dengan syurga tu, masya-Allah. Cumanya ayatnya begitu dalam, Ustaz, mengkisahkan tentang cahaya itu melalui di hadapan mereka, macam sesuatu yang apa yang perlu difahami dari ayat ini, masya-Allah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bantu untuk jelaskan maksud ayat ini dan huraian sebenar ayat yang dibacakan daripada Syekh Asim sebentar tadi. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga pada pagi Jumaat ini Allah berikan kepada kita kerahmatan, Allah berikan kepada kita kebahagiaan bukan saja di dunia, bahkan sampai kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Ustaz Naufal, kepada semua kru TV Al-Hijrah, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila kita sebut di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 ini, sebenarnya apa yang Allah nak terangkan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana keadaan orang beriman itu, seperti mana kata para alim ulama, situasi pada ketika itu, pada hari kiamat nanti, orang mukmin yang suka bersedekah, orang mukmin yang suka berinfak, orang mukmin yang suka mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni orang mukmin, sama ada laki-laki ataupun perempuan, seperti mana yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibn Katsir, mereka ini akan terdapat padanya sinar cahaya. Yang mana kita tahu perjalanan terakhir sebelum daripada ini kita dah bicarakan tentang titian sirat. Yang mana titian sirat ini sangat gelap, tidak ada sedikit pun cahaya, melainkan bagi mereka yang beriman maka akan wujudnya cahaya, antaranya orang yang bersedekah akan bercahaya. Mereka ni akan bercahaya, bukan itu saja kata para alim ulama, bahkan di sebelah tangan mereka akan membawa catatan yang menjadi penyebab keselamatan mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah. Buku, itulah yang disebutkan kad untuk mereka masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dirakamkan di dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 hingga ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian sesiapa yang menerima suratan amal takdirnya dengan tangan kanan, ini Allah sebut, maka ia akan dihisap dengan cara yang paling mudah, yang paling ringan. Kata para alim ulama, cara paling mudah, paling ringan tidak didetailkan, tidak disemak secara satu persatu, maknanya dimudahkan. Okey, semua amalan lulus. Masya Allah. Inilah yang kita mohon kepada Allah, semoga kita ni boleh masuk ke dalam syurga dengan cepat. Kemudian Allah kata di dalam ayat ini, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman, orang-orang mukmin yang telah masuk ke dalam syurga dengan rasa gembira. Kenapa? Kerana sedekah mereka, kerana amalan mereka, kebajikan mereka, kebaikan yang mereka buat, tanaman yang mereka hasilkan di dunia ini dengan tanaman-tanaman hasil-hasil. Kita berinfak, bersedekah, kita buat amal-amal kebajikan, maka inilah yang menyebabkan fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, ganjaran adalah syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tu dia, masya-Allah. Rupanya akan mereka yang infakkan tu Allah letakkan cahaya pada wajah dan juga ke tangan mereka, subhanallah. Seronok, Ustaz, bila dengar bila mana Allah berikan ganjaran. Hisab tu kita tahu, bila nama hisab tu timbangan nak dapat satu sukar, Ustaz, masya-Allah. Satu hari ni bila nak cek nak kena apa, bayar LHDN sendiri pun nak cek satu semua pun, masya-Allah, rasa berat, masya-Allah, Ustaz. Ustaz, bila kita kata tadi tu orang mukmin ni pasti akan masuk ke syurga, insya-Allah. Tapi daripada Nabi Adam sehingga ke Nabi Muhammad SAW, umatnya bukannya sedikit, Ustaz. Kalau kat dunia ni, Ustaz, nak jumpa orang yang disayangi pun susah, Ustaz. Sibuk dan sebagainya. Adakah kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, Ustaz? Sebab dalam ramai-ramai dan pastinya tingkatan iman seorang tu berbeza tempat syurga. Syurga ni betapa luasnya Allah. Adakah kita bersama dengan orang yang kita cintai, Ustaz? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, inilah yang menyebabkan hati kita berasa rindu. Sebenarnya hati kita akan merasa sedih ketika mana kita di dunia ni sudahlah kita tidak bersama dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di sana nanti kita juga tidak akan bersama dengan baginda Rasulullah? Hidup kita
Kita sudah zaman kita ni sudah zaman yang jauh dengan baginda Rasulullah. Dan beruntung orang yang bermimpi dan berjumpa dengan Nabi diberikan kelebihan untuk melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalan dia, adakah kita juga tidak akan bersama dengan Rasulullah? Nauzubillah. Kita minta supaya kita tergolong dalam golongan orang yang boleh berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tapi ia sedikit terubat. Kerana apa? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Maknanya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau hari ini kita letakkan cinta kasih kita kepada Nabi, maka kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan baginda Rasulullah nanti dalam syurga yang paling tinggi. Sudah pasti kalau kita nak duduk bersama dengan Rasulullah, maka kita kena tanamkan daripada sekarang kasih dan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ustaz teringat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana kata Anas. Anas bin Malik, dia kata apa? Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, Allahu Akbar. Semoga apa yang kita dengar ni menjadi satu motivasi. Kata dia, sesungguhnya aku mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap aku mampu bersama dengan mereka di hari kiamat. Kemudian kata Anas lagi, disebabkan cintaku itu tadi, aku berharap aku boleh bersama dengan mereka walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Allahu Akbar. Rasa ada sinar harapan, Ustaz. Betul. Bila kita dengar, Ustaz bila baca, ya Allah, kita pun mohon seperti mana Anas bermohon. Walaupun amalan kita, sedekah kita, puasa kita, kadang-kadang solat malam kita nak dibandingkan dengan sahabat Nabi, ya Allah jauh. Adakah kita ni layak untuk masuk ke dalam syurga nak bersama dengan baginda Rasulullah? Dengan kita nak bersalawat kepada Nabi pada hari-hari pun kita rasa malas. Nak beristighfar pun kita rasa segan. Kita nak bertaubat kepada Allah pun kita rasa, orang kata rasa berat. Bayangkan, inilah kata Anas, supaya kita hari ini kita nak masuk bersama dengan Rasulullah, nak bersama dengan mereka yang hebat-hebat ni, walaupun amalan kita tak seberapa, tetapi kita yakin dengan kita mohon kepada Allah, dengan kita rasa cinta, kita rasa sayang, kita letakkan keimanan kita, ketakwaan kita, kasih sayang kita, yang nombor satu adalah Allah dan Rasul. Kita usahalah. Sebab tu Ustaz sebutkan, dalam hidup kita biar ada satu amalan sunnah Rasulullah yang kita pegang sehinggalah kita meninggal dunia. Biarlah ia menjadi hujah, ya Allah, kita minta kepada Allah, walaupun aku tak dapat nak mengamalkan semua sunnah Rasulullah, tapi satu sunnah ni aku pegang kerana aku cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kita meninggal dunia. Pilihlah mana-mana sunnah baginda Rasulullah. Kalau tak boleh buat semua, buatlah salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah. Semoga kita ditempatkan bersama dengan baginda Rasulullah. Amin. Alhamdulillah. Itu sinar harapan yang kita nakkan, insya-Allah. Siapa yang kita cintai, insya-Allah kita akan berada dengan mereka di syurga nanti, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika, insya-Allah, dengan topik kita, membership syurga. Satu benda yang kita kena rebut ni. Semua membership ni, ini membership yang paling penting untuk kita semua, insya-Allah. Selepas ini di Assalamualaikum Subuh, jangan ke mana-mana, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kembali semula kita di Assalamualaikum Subuh dengan Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa, insya-Allah. Masih lagi bersama dengan Ustaz Dr. HD. Ustaz, daripada rujukan surah Al-Hadid ayat 12 ini sendiri, Allah sebutkan pastinya yauma taral mu'minina wal mu'minat, orang yang beriman ni busyrakumul yauma jannat, insya-Allah akan diberikan syurga tu, Ustaz. Tapi nak tanya, Ustaz, pastinya orang beriman ni juga ada yang timbangan amalnya, yang lebihnya, yang beratnya adalah dosa yang dimasukkan ke dalam neraka, Ustaz. Wal'iyadzubillah. Ustaz, mereka yang diseksa dalam neraka tapi ada iman masih ada. Adakah harapan lagi untuk dapat membership syurga ni? Adakah akan pastinya masuk ke syurga tu, dan macam mana keadaannya, Ustaz? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, inilah yang merunsingkan kita sebenarnya. Bila kita sebut tentang neraka Allah, kita kena tahu tidak ada jalan keluar. Ya. Dan kepanasannya sangat-sangatlah dahsyat sehingga menyebabkan apabila kita masuk, na'udzubillah, mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka harapkan supaya Allah Subhanahu wa taala kembalikan ke atas muka bumi.
Untuk apa? Untuk mereka melakukan amal soleh. Inna muqinun. Kami dah yakin ya Allah. Hari ni kami dah tengok, kami dah rasa, kami dah yakin ya Allah, kami nak melakukan amal soleh. Tetapi kata para alim ulama, di sana terdapat dua jenis golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah disebabkan perbuatan mereka. Yang pertama iaitu orang yang bertauhid, dia ada tauhid kepada Allah, dia beriman kepada Allah, tetapi amalan maksiat dia banyak. Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila ditimbangkan dan Allah menentukan layaknya untuk masuk ke dalam neraka Allah, maka Allah akan campakkan ke dalam neraka Allah. Tapi mereka ni beriman, mereka yakin dengan Allah, cuma amalan maksiat di atas muka bumi ni banyak. Golongan yang kedua adalah golongan kafir dan golongan munafik. Golongan munafik ini adalah golongan yang mengaku dirinya Islam, buat seperti amalan orang Islam, tapi dalam jiwanya, dalam hatinya penuh keraguan terhadap Islam. Dan mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan seperti mana dalam ayat Al-Quran, fi darkil asfal. Mereka ni paling rendah sekali, martabatnya lebih teruk daripada orang kafir. Sebab di bawah api neraka ini mereka lah yang akan duduk. Yang paling bawah darjat ini adalah mereka. Sebab tu dua golongan ini, satu golongan orang yang beriman tapi melakukan maksiat akan dicampakkan dalam neraka Allah. Satu lagi golongan orang kafir ataupun munafik akan dicampakkan dalam neraka Allah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, seperti mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, setelah ahli syurga masuk ke dalam syurga, kata Nabi, dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa kata Allah? Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka pun telah dikeluarkan daripada neraka. Ni dalam neraka dah selepas selesai. Ustaz, maknanya kita akan masuk syurga. Ya, akan masuk syurga, tapi kita tak tahu berapa lama. Siksaan dalam tu sangat dahsyat. Bayangkan, kata Nabi, yang paling ringan, siksaan dalam neraka diletakkan seketul batu di bawah tapak kaki, menggelegak, hancur, berkecai. Itu paling ringan siksaan. Bayangkan kalau sekiranya siksaan yang paling dahsyat. Maka seperti mana kata Nabi, mereka akan dikeluarkan daripada neraka, hanya sahaja tubuh mereka ni hitam legam bagaikan arang, kata Nabi. Oleh kerana itu mereka dilemparkan di dalam sungai yang disebut sungai hayat ataupun hayak, kata para alim ulama. Kemudian tubuh mereka akan berubah bagaikan benih yang tumbuh setelah banjir. Maksudnya tubuh mereka akan jadi elok balik. Selepas rentung, selepas dibakar, diseksa oleh Allah, maka nak masuk dalam syurga mesti orang-orang yang indah. Orang-orang yang layak untuk masuk syurga Allah. Disebabkan keimanan itulah mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Takut sebenarnya Ustaz. Walaupun Allah bagi ada harapan, ada syurga yang akan masuk, tapi bayangkan diri bila dibakar Ustaz. Allah. Iyazbillah. Allah Akbar. Insya-Allah. Ustaz, takut Ustaz. Tajuk kita adalah membership syurga. Kita nak tiket tu sendiri. Kalau dapat membership, maksudnya tiket syurga tu dapat, insya-Allah. Amalan-amalan yang confirm, maksudnya Nabi jamin buat amalan ni, insya-Allah layak untuk masuk syurga. Boleh kongsikan Ustaz? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak kongsikan 6 amalan secara ringkas. Amalan-amalan ini semuanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita menjaga anak yatim. Golongan orang yang menjaga anak yatim, Nabi sebut dalam hadis Muslim, kafil yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung anak yatim, menjaga anak yatim, maka dia dalam syurga dia akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang pertama yang kena kita jaga, santuni anak yatim. Yang kedua, solat sunat wuduk, jangan lupa. Kerana apa? Kerana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepada aku tentang amalan yang paling terbaik yang kamu lakukan. Di dalam Islam, sesungguhnya, kata Nabi, aku terdengar bunyi tapak kaki kamu di hadapanku dalam syurga. Kata Bilal apa? Aku tidak melakukan amalan yang paling baik, iaitu melainkan aku akan berwuduk dan aku akan solat sunat wuduk sebelum dia ke kamar tidur. Itulah amalan yang dilakukan oleh Bilal. Ini seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, solat sunat rawatib. Ini biasa kita buat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari,
semalam, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Kalau Allah dah bina rumah kita dalam syurga, Allah dah sediakan mahligai, dalam syurga Allah dah bina, takkan kita tak masuk? Ya. Jadi inilah yang disebutkan oleh para alim ulama, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang keempat, berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, apabila ditanya akan amalan yang paling banyak orang masuk syurga, maka pada waktu itu kata Nabi SAW, husnul khuluq, mereka yang berakhlak sangat baik. Yang kelima, siapa mereka? Mereka yang setiap kali lepas solat fardu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk masuk syurga Allah. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Dan terakhir, menziarahi orang sakit. Sesiapa yang menziarahi orang sakit, maka akan penyeru yang menyeru daripada langit, kamu adalah orang yang baik dan langkahmu juga baik dan engkau berhak mendapat satu tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Maknanya 6 amalan ini kita usaha untuk buat untuk masuk ke dalam syurga Allah, menjadi membership syurga. Insya-Allah. Amin amin. Harapnya kita lazimi semua tu. Tak semestinya kerana keluar banyak duit pun, ziarah orang sakit pun subhanallah boleh jadi satu kepastian insya-Allah. Baik Ustaz, nak tanyakanlah ke akhir ni insya-Allah, boleh sebagai hibahan secara ringkasnya berkenaan dengan Al-Bayan Ustaz, silakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin melahirkan dai muallaf. Mereka ni golongan yang masuk ke dalam Islam yang berhak untuk mendapat zakat. Kerana di antaranya muallafatul qulub, mereka yang dijinakkan hati mereka kepada Islam. Di antara asnaf-asnaf zakat itu antaranya mereka yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama dan disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi kita nak melahirkan seramai mungkin dai mu'alaf keluar untuk berdakwah di jalan Allah. Dan ini yang pertama di Malaysia, kita nak bangunkan tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. InsyaAllah di Pego Alor Gajah, yang mana kosnya menelan belanja lebih kurang 10 juta dan sekarang ini kita dah kumpul 4 juta, lagi 6 juta. Sama-sama kita rebut pada hari Jumaat yang penuh berkat. Kita nak bina rumah kita dalam syurga macam tadi. Kita nak, kalau ayat tadi surah Al-Hadid boleh menyebabkan tubuh badan kita bercahaya waktu kita melalui titian sirat. Jadi inilah masanya untuk kita bersedekah, berimpak, berwakaf ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga Allah merahmati, meredai semua amalan yang kita lakukan di hari ini dan hari-hari mendatang, dan Allah matikan kita dalam agama Islam, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, itu dah. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang bahagia Ustaz Dr. HD. Insya-Allah moga-moga Allah layakkan kita semua untuk dapat membership syurga, insya-Allah. Kita nak berhenti menamatkan untuk sesi Assalamualaikum subuh kita pagi ini, insya-Allah. Jangan lupa terus setia bersama kami pada jam 7 pagi di Assalamualaikum nanti. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.